Hari ini pelaksanaan kemudahan tol percuma selama 2 hari sehingga esok kepada semua pengguna lebuh raya bagi kenderaan kelas 1 persendirian yang akan pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Dengan pelaksanaan pemberian tol percuma ini juga, jumlah kenderaan dijangka meningkat 2.46 juta sehari di kesemua jaringan lebuh raya. Bagi pengguna lebuh raya Utara Selatan Plus, mereka digalakkan untuk merancang perjalanan dengan mematuhi cadangan jadual waktu perjalanan atau Travel Time Advisory TTA dengan memuat turun aplikasi digital MyPlus TTA. Baik, untuk itu kita ikuti perkembangan semasa bersama rakan setugas Diahul Hamzah di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Silakan Daul. Okey, baik. Susulan daripada pelaksanaan insentif tol percuma yang diberikan kepada seluruh kenderaan kelas 1 di lebuh raya utama seluruh negara, sudah pasti orang ramai ingin mengetahui bagaimanakah keadaan trafik di lebuh raya utama negara. Dan untuk memperincikan dengan lebih lanjut, bersama saya ialah penolong pengarah pemantau operasi LLM Muhammad Khairil Azim Mak Johari. Baik, Cik Azim, boleh ceritakan kepada penonton Bulletin Bernama bagaimanakah keadaan trafik semasa di lebuh raya utama negara ketika ini? Okey, terima kasih pihak bernama. Secara keseluruhannya pada ketika ini, pada jam 11 pagi ini, secara overallnya melihat kepada pergerakan trafik di lebuh raya, kebanyakan lokasi-lokasi utama di lebuh raya berada dalam keadaan terkawal dan lancar aliran trafiknya. Namun peningkatan trafik berlaku di sesetengah lokasi. Contohnya seperti kalau kita lihat di kawasan Plaza Tol Gombak menghara ke arah timur, dapat dilihat berlakunya peningkatan trafik di lokasi ini, namun keadaan masih lagi terkawal dan juga lancar. Okey, seterusnya jika kita lihat di Lebuh Raya Plus pula, di kawasan nilai kilometer 27.8, dapat dilihat trafik berpusu-pusu dan meningkat, tapi keadaan masih juga terkawal dan juga lancar pada ketika ini. Peningkatan trafik ini mungkin dilihat ekoran daripada para pengguna trafik mengambil kesempatan atas inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan mengumumkan pemberian tol secara percuma bermula pada malam tadi pada jam 12.30 malam sehingga esok jam 12 malam. So pihak LLM juga menjangkakan akan berlakunya peningkatan trafik hasil daripada inisiatif inilah. Seterusnya kita dilihat pada ketika ini pihak kerajaan dan juga pihak konsesi mengambil inisiatif untuk mengurangkan kesesakan di beberapa lokasi, iaitu pada ketika ini pihak LLM dan konsesi akan melaksanakan alternatif penggunaan smart lane, iaitu lorong kecemasan digunakan untuk menyuraikan keadaan trafik yang sesak. Sebagai contoh, kalau kita lihat di kawasan Kulai kilometer 26 southbound, kita lihat di sini pengaktifan smart lane sedang berlaku, namun trafik di sini agak lancar dan terkawal. Juga di kawasan nilai 278.3 juga pengaktifan smart lane sedang diaktifkan. Dan suka saya ingatkan di sini bahawa untuk para pengguna trafik untuk sentiasa alert dengan paparan tanda dan peringatan tentang aktifnya smart lane ini. Juga penambahbaikan juga pada tahun ini pihak LLM dan konsesi juga ada melaksanakan penambahbaikan hasil daripada komen dan juga perbincangan dengan agensi kerajaan pada sebelum ini, iaitu dengan alternatif pertambahan green indicator light, iaitu lampu yang berkelip-kelip berwarna hijau yang menunjukkan aktifnya penggunaan smart lane di kawasan tersebut. Okey, baik, itu dia tadi penolong pengarah pemantau operasi LLM Muhammad Khairil Azim Mak Johari. Baik, untuk perkembangan lanjut kami akan bawakan dalam siaran Bulletin Bernama pada 1 petang nanti, dan saya dipahamkan rakan setugas saya di KL Central, Nadia Zaman telah pun siap sedia dengan laporannya. Silakan Nadia Zaman.
Baik, terima kasih Daul. Saya kini berada di KL Central, iaitu lokasi utama hub pengangkutan awam khususnya untuk train dan juga kereta api, dan lokasi ini menjadi tumpuan warga kota untuk pulang ke kampung, khususnya dengan menaiki ETS KTMB. Dan apa perkembangan yang saya dapat berikan ketika ini adalah keadaan situasi di sini, di mana orang ramai sudah pun mula beratur untuk menaiki train ke destinasi pilihan masing-masing mengikut jadual yang ditetapkan. Dan keadaan ketika ini tidaklah terlalu ramai kerana pada sekitar jam 10.45 pagi tadi penumpang untuk ke Padang Besar antara yang agak ramai sudah pun berlepas, dan difahamkan ramai warga kota sudah pun mula pulang ke kampung halaman masing-masing pada Jumaat lalu. Dan mungkin ramai warga kota menggunakan kenderaan sendiri untuk pulang ke kampung memandangkan hari ini dan esok diberikan tol percuma. Dan baik, untuk waktu ini sekitar 11 pagi terdapat 3 jadual pelepasan ETS, iaitu di Butterworth pada pukul 11.08 pagi dan juga Ipoh pada pukul 10.30 pada pukul 11.35 sebentar lagi. Dan pihak KTM telah pun meletakkan skrin paparan di lokasi menunggu ini untuk memudahkan penumpang melihat jadual pelepasan train kereta api masing-masing. Dan difahamkan semua tiket ETS sempena Hari Raya Aidilfitri di antara 4 hingga 15 April telah berjumlah 135,000 sudah pun habis dijual, sebaik saja dibuka pada 30 Oktober lalu. Dan pihak KTMB pada mulanya menawarkan sebanyak 119,880 tiket untuk orang ramai membuat perancangan awal. Dan KTMB turut menyediakan 6 perkhidmatan train ETS tambahan, iaitu masing-masing 2 perkhidmatan bagi laluan KL Central, Padang Besar KL Central, KL Central Butterworth KL Central, dan perkhidmatan ekspres laluan KL Central Ipoh KL Central. Jumlah keseluruhan tiket yang ditawarkan bagi perkhidmatan ETS termasuk train tambahan bagi musim perayaan Aidilfitri ini adalah berjumlah 135,000 tiket. Dan bagi pengguna yang pulang ke Pantai Timur pula, pihak KTMB turut menyediakan 2 perjalanan train khas ekspres lambayan Aidilfitri pergi dan balik yang akan beroperasi dari KL Central ke stesen Tumpat dan sebaliknya. Dan sebanyak 952 tiket ditawarkan untuk perkhidmatan khas ini, dan kesemua tiket telah pun habis dijual. Dan ini menunjukkan bahawa sambutan cukup positif yang diberikan oleh masyarakat untuk memanfaatkan perkhidmatan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan, dan ini sekaligus dapat mengelakkan diri daripada tersangkut dalam kesesakan trafik. Dan bagi mereka yang pulang ke kampung ataupun ingin melancong ke lokasi-lokasi yang diinginkan dengan menaiki ATS ini, anda boleh hadir selewat-lewatnya 30 minit sebelum train berlepas. Namun dinasihatkan datang lebih awal kerana kita tidak dapat menjangkakan keadaan orang ramai, kesesakan terutamanya pada musim perayaan Aidilfitri ini. Dan jadual pelepasan boleh dilihat di kaunter ETS ini, ataupun anda boleh lihat sendiri jadual di laman KTMB, laman sesawang KTMB. Baiklah, ini perkembangan yang saya dapat berikan di KL Central buat masa ini, dan teruskan menonton Bernama TV untuk mendapatkan perkembangan seterusnya. Untuk itu kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama.